Okey, kamu akan lebih faham dengan mana mendengar penerangan saya ni melalui graf lah. Apa itu haba pendam tentu. Okey, kalau kamu tengok graf ni berubah daripada pepejal kepada cecair kepada gas. Okey, perhatikan graf ni. Tengok buku teks kamu dan perhatikan graf tu. Okey, antara P ke Q, ini adalah perubahan. Pepejal dia nak naik pergi ke cecair. Tapi masa proses ni pepejal ni dipanaskan. Pepejal ni dipanaskan sehingga takat lebur antara P ke Q. Pada masa ni haba diserap. Haba tu dia serap je. Okey, disebabkan haba tu diserap, suhu tu bertambah. Sebab itulah dia punya ni graf ni kamu nampak dia meningkat je. Okey, pada masa ini tenaga kinetik molekul bertambah. Tenaga molekul kinetik dia punya molekul-molekul yang jirim yang terdapat itu, zarah-zarah yang terdapat dalam bahan tu mula bertambah, mula bergerak laju sikit. Okey, tapi pada masa ni kamu nampak tak antara Q ke R ni suhu ni tak naik. Suhu ni kekal. Sebab tu kamu nampak tidak ada kenaikan, dia malar je ataupun dia hanya mendata je. Apa yang berlaku pada masa tersebut? Sebenarnya pepejal pada masa ni berlakulah proses peleburan, iaitu pepejal bertukar kepada cecair. Okey, pada masa ini Q, pepejal tu dah mula melebur. Okey, Q ke R, pepejal sedang melebur. Manakala R ni apa yang berlaku ialah semua pepejal sudah pun menjadi cecair. Jadi semasa proses ni kamu tengok apa yang berlaku sebenarnya, haba pendam diserap. Masa ni haba pendam diserap untuk apa? Untuk melemahkan ikatan antara molekul. Sebab itulah suhu tak naik. Pada masa ni haba ni digunakan untuk melemahkan ikatan antara molekul. Jadi bila mana haba tu digunakan untuk melemahkan ikatan antara molekul, menyebabkan dia punya suhu dia tak meningkat. Sebab apa? Tenaga tu digunakan ke arah lain. Bukan untuk menambahkan lagi suhu. Dia digunakan untuk mengurangkan ikatan antara molekul. Okey, molekul dibebaskan daripada kedudukan tetap dan bergerak antara satu sama lain. Tenaga kinetik molekul tidak bertambah. Okey, kenapa tenaga kinetik tidak bertambah? Sebab apa? Tenaga haba yang masa tu ditarik adalah untuk apa? Untuk melemahkan ikatan antara molekul. Okey, suhu adalah malar. Saya terangkan tadi. Sebab apa? Haba pendam ni ditarik, diambil untuk melemahkan ikatan. Sebab tu tenaga haba lain, tenaga kinetik semua tak berubah. Sebab apa? Sebab masa tu haba yang ditarik tu untuk melemahkan ikatan. Itu kegunaan dia. Okey, selepas itu R nak naik ke S. Pada masa ni dia dah jadi cecair. Antara R ke S dia adalah pada masa ni adalah cecair itu dipanaskan. Pada masa ni apa terjadi? Cecair dipanaskan sehingga takat didih. Okey, haba diserap, haba dia tarik, dia ambil, molekul tu menyerap haba. Dan menyebabkan bila mana dia serap haba, suhu cecair itu bertambah. Tenaga kinetik pun mula lebih laju. Tapi bila mana dia sampai ke S ke T, apa terjadi pada S? Pada S, cecair ni mula mendidih. Dia dah didih dah sikit didih. Lepas tu antara S ke T, antara ni ke sini, cecair ni dah sedang mendidih. Dan pada masa T ni pula, cecair tu keseluruhan cair ni mendidih. Okey, apa yang berlaku ialah haba pendam diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul. Maksudnya masa cecair masih ada lagi tarikan antara molekul. Tetapi pada masa tersebut haba pendam ni ditarik untuk apa? Untuk putuskan lagi ikatan, untuk elakkan lagi tarikan antara molekul tu. Molekul dipisahkan jauh antara satu sama lain. Pada masa ini dia sudah pun berubah kepada gas. Tenaga kinetik molekul tidak bertambah seperti mana saya beritahu kepada kamu. Haba pendam masa ini diambil untuk apa? Untuk putuskan ikatan. Dia digunakan untuk putuskan ikatan. Dan pada masa ini suhu adalah malar. Okey. Setelah itu dia akan berubah naik lagi untuk menjadi gas lah. Di mana pada masa ini gas dipanaskan, haba diserap, suhu bertambah dan tenaga kinetik molekul akan bertambah lagi lah.
kan, akan bertambah lagi. Sebab apa? Kamu dah panaskan lagi kan. Okey, itulah muatan haba, yang mana kita kata haba pendam ni kan. Haba pendam ni sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk memutuskan ikatan kan. Dia diserap untuk memutuskan ikatan tarikan antara molekul zarah-zarah